Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih panjangkan lagi umur kita. Allah berikan kesihatan yang baik kepada kita. Dan alhamdulillah, Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita hingga sama-sama dapat kita sempurnakan ibadah kita pada hari ini. Sama-sama dapat kita dirikan solat fardu maghrib secara berjemaah di rumah masing-masing. Alhamdulillah. Banyakkan doa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tak lama lagi, insya-Allah. Wallahu alam, tak tahu berapa lama lagi, tapi mudah-mudahan tak lama lagi insya-Allah kita dapat dirikan solat fardu maghrib, solat 5 waktu secara berjemaah di rumah Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk yang baru mengikuti kelas kita pada malam ni, insya-Allah kita akan sambung lagi pengajian bacaan surah Yasin beserta hukum tajwid. Saya akan terangkan insya-Allah hukum tajwid yang terdapat pada surah Yasin bermula daripada ayat yang ke-13. Jadi yang bagusnya, yang afdalnya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, ada mushaf ataupun ada surah Yasin di sisi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Kalau yang tak ada pun tak apa, boleh tengok pada skrin, insya-Allah kita akan tunjukkan. Kita akan baca sama-sama. Jadi mengikut kaedah kelas ini, saya akan baca terlebih dahulu. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah akan ikut bacaan saya. Jadi kalau saya baca untuk kali pertama tu, itu bacaan saya. Manakala yang kedua saya baca, itu kita baca sama-sama, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah boleh perhatikan tempat mana yang saya baca dengan panjang, tempat mana yang saya baca dengan dengung. Jadi kat situlah yang kita akan baca sama-sama, insya-Allah. Baik, kalau dah bersedia, kita akan mulakan insya-Allah dengan membaca ayat yang ke-13. Saya mula dahulu, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah boleh ikut bacaan saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryati idh ja'ahal mursalun. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryati idh ja'ahal mursalun. Alhamdulillah, syukur pada Allah kita dapat baca Al-Quran walaupun satu ayat saja. Cuba kira ada berapa puluh huruf padanya dan darabkan dengan 10, kerana setiap huruf yang kita baca Allah Subhanahu wa taala gandakan sebanyak 10 kali ganda, insya-Allah. Baik, cuba perhatikan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Wadrib lahum, wadrib lahum. Ada pada huruf ba ini, huruf ba yang mati. Wadrib lahum. Jadi ba ini adalah antara huruf-huruf qalqalah. Huruf-huruf qalqalah. Tak apa, kita ulang banyak-banyak kali biar kita ingat. Huruf qalqalah ada berapa? Ada 5. Betul. Apa huruf-hurufnya? Huruf ba, huruf jim, huruf dal, huruf qaf dan huruf
Ta. Baik, ada lima huruf ya. Singkatan dia kalau budak-budak di sekolah tu dia kata baju dah kotor ya. Ba, ju, dal, ba, jim, dal, kotor tu qaf dan ta. Baik. Jadi qalqalah sebagaimana yang saya pernah sebutkan sebelum ini, dia terbahagi kepada dua. Secara asasnya dia dua, iaitu qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Baik, bilakah qalqalah sughra berlaku? Qalqalah sughra berlaku apabila salah satu daripada 5 huruf tadi, ba ke, jim ke, dal ke, qaf ke, ta ke, dia mati, ada tanda sukun, ada tanda mati di atasnya ketika kita masih dalam bacaan, ataupun di tengah-tengah bacaan kita, ataupun di tengah-tengah kalimah. Jadi contohnya contoh bila kita baca wadrib lahum, bila kita sambung, maka dia dalam bacaan kita kan, dia di tengah-tengah bacaan kita kan, maka hukumnya adalah qalqalah sughra. Sughra tu kecil, jadi lantunan dia itu tidak berapa kuat. Wadrib lahum, wadrib, sikit je, wadrib lahum masalan. Baik, tapi tuan-tuan abang dirahmati Allah, qalqalah kubra tu berlaku bila? Qalqalah kubra berlaku apabila kita waqaf, apabila kita berhenti pada salah satu daripada huruf ini. Contohnya kita berhenti pada kalimah yang sama, wadrib. Kalau kita berhenti pada riba, kita waqaf, kita berhenti kan, maka di situ hukumnya qalqalah kubra. Kita tengok nanti insya-Allah contoh-contoh yang lain, walaupun sebab kita tak adalah berhenti pada kalimah wadrib. Satu lagi yang perlu kita perhatikan, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, huruf qalqalah itu 5 saja, ba, jim, dal, qaf dan ta. Dan kena ingat bahawa huruf dad dia bukan huruf qalqalah. Jadi siapa yang baca tadi wadrib lahum, 2 kali qalqalah, wadrib lahum, maka bacaan itu salah ya. Jadi huruf dad tidak ada qalqalah, matikan dia. Wadrib lahum, di situ ya. Jadi di huruf ba di sini ada qalqalah ya. Tandakan balik. Okey. Kemudian tengok sini, wadrib lahum masalan. Saya baca lahum masalan. Kenapa dengungkan bacaan? Perhatikan tuan-tuan abang dirahmati Allah, mim yang saya gariskan ini kan, cuba perhatikan, ada tanda apa-apa tak? Dari atas ke, dari bawah ke, dari depan ke? Tak ada kan? Kenapa tuan-tuan abang dirahmati Allah? Kerana mim itu adalah mim yang mati. Persoalan dia, kenapa dia tidak ada tanda mati? Ada sebab, bukan saja-saja, bukan tertinggal, bukan terlupa. Tapi nak bagi tahu pada kita, bila mana mim yang mati berjumpa dengan huruf mim, mim tu mati, jumpa dengan huruf mim, maka mim yang mati itu tidak ada tanda mati, tak ada tanda mati. Ya. Jadi dalam Al-Quran yang kita gunakan ini, tuan-tuan Abu Bang dirahmati Allah, kalau mim mati berjumpa dengan mim, mim yang mati itu tidak ada tanda mati. Macam tengok kat sini, tidak ada tanda mati. Kemudian apakah nama hukumnya? Nama hukumnya adalah idgham mithlain. Idgham mithlain. Ada nama lain ke? Ada idgham syafawi. Ada nama idgham syafawi. Ada nama lain ke? Ada juga orang sebut idgham mithlain saghir. Jadi tapi yang untuk mudah idgham mithlain. Baik. Tuan-tuan abang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cara bacaannya bagaimana? Kita kena dengungkan bacaan kita dengan kadar 2 harakat ya. Wadrib lahum mathalan ashabal mathalan. Tengok di sini tuan-tuan abang dirahmati Allah, ada tanwin, ada baris 2 di atas. Tanwin di sini berjumpa dengan hamzah. Ni huruf hamzah. Okey. Jadi bila mana tanwin berjumpa dengan hamzah, hukum dia apa? Hukum dia adalah izhar
halqi. Izhar halqi dibaca dengan jelas. Tanwin itu tak perlu didengungkan bacaan. Jangan baca wadrib lahum mathalan tak, salah. Kita kena baca mathalan ashabal. Mathalan ashabal. Tak perlu dengungkan. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, untuk pengetahuan bahawa hukum tanda tanwin yang ini, cuba perhatikan betul-betul. Kalau saya boleh besarkan, ya, boleh nampak ke? Yang ini namanya adalah selari. Dia baris dua yang selari. Jadi kalau jumpa dalam Al-Quran, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, baris dua yang selari, memang automatik hukumnya adalah izhar halqi. Automatik hukumnya adalah izhar halqi. Baik. Jadi tak perlu dengungkan bacaan. Saya sambung sedikit, nanti saya akan jelaskan tentang hukum nun mati dan tanwin secara ringkas saja, ya. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryati idh ja'ahal mursalun. Idh ja'a. Tengok perasan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, di sini ada huruf alif, ya. Ada huruf alif berjumpa dengan hamzah. Ya. Huruf alif ni huruf mad. Huruf mad ada berapa? Ada 3. Alif, waw dan ya. Ni alif. Berjumpa dengan hamzah. Berjumpa dengan hamzah dalam satu kalimah ataupun dua kalimah. Satu kalimah, ya. Kalau satu kalimah, hukumnya adalah mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil. Kita baca dengan kadar berapa harakat? Baca dengan kadar 4 harakat, ya. 4 harakat, ya. Adakah hukum-hukum yang lain tuan-tuan dan puan dirahmati Allah tentang mad wajib ni? Boleh baca 4 harakat, 5 harakat, 6 harakat, boleh tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, tapi ada huraiannya. Ada huraiannya. Tapi secara asasnya kita akan baca dengan kadar 4 harakat. Itu pun dah okey. Dah tahu yang tu pun dah okey, ya. Idh ja'ahal mursalun. Mursalun. Jadi bila kita waqaf di sini, hukumnya adalah mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun. Boleh baca 2 harakat, boleh baca 4 harakat, boleh baca 6 harakat, tapi kita kena standardkan bacaan kita. Pilih salah satu wajah sahaja. Baik. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sebelum kita sambung, saya nak tunjukkan sedikit tentang hukum nun mati dan tanwin. Jadi sebenarnya tak banyak pun tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kalau kita selalu belajar, selalu kita perhatikan dan kita buat latihan, insya-Allah hukum-hukum dalam ilmu tajwid ni tak susah nak ingat, senang saja. Tapi dengan syarat dia kena latih tubi lah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Sama saja ilmu-ilmu yang lain, kalau kita selalu ulang-ulang kita akan ingat. Sama juga macam sifir, kan, masa kita belajar 2 darab 2 4 yang kita itu kan, bila kita latih tubi lama-lama kita akan ingat dengan cepat. Tapi kalau kita jarang-jarang belajar, kan, sekarang kita ingat, kemudian esok lusa kita dah tak baca, lupa pula, kan. Jadi kena selalu. Baik, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, hukum nun mati ada 5 saja. 5 campur 1. Yang satu tu namanya izhar mutlak. Tapi kita akan ceritakan nantilah. Tapi secara asasnya tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, saya nak tunjukkan yang ni lah, ya. Hukum nun mati dan tanwin. Nun mati dan tanwin, bila mana berjumpa dengan huruf ba, ya, maka hukumnya iqlab. Hukumnya iqlab. Macam mana nak tahu iqlab? Tanda dia bagaimana? Tengok kat sini. Tandanya adalah ada mim kecil yang ekornya ke bawah. Boleh nampak ke? Boleh nampak ke? Saya dah cuba besarkan ni. Ada mim kecil yang ekornya ke bawah. Kalau jumpa saja dalam Al-Quran tanda ini namanya adalah iqlab. Mim ini tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, jumpa mana-mana saja tempat dalam Al-Quran, ia direka khas untuk iqlab saja. Pastikan mim kecil ekornya yang ke bawah. Kenapa saya dah ulang ekor ke bawah, ekor ke bawah?
Sebab ada satu tanda lain, iaitu mim kecil juga tapi ekornya ke tepi. Yang itu bukan iqlab, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, itu tanda waqaf lazim. Waqaf apa? Waqaf lazim. Kalau jumpa kena berhenti, kena berhentikan bacaan. Walaupun kata ustaz, nafas saya masih panjang lagi ustaz, bila nampak mim yang kecil ekor ke tepi, maka itu tandanya waqaf lazim, mesti berhenti. Jadi kat sini bukan waqaf lazim, ini iqlab, ekor ke bawah. Okey, baik. Kemudian tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita juga akan jumpa nun yang tidak ada tanda mati. Tak ada, nun ni kosong, tak ada tanda mati. Dia jumpa huruf lam dan ra, lam dan ra, maka hukumnya adalah idgham bila gunnah. Nanti insya-Allah kita belajar pelan-pelan. Bila kita jumpa kita sebut cepat-cepat, bila kita jumpa kita sebut cepat-cepat. Insya-Allah boleh. Bila nun mati ataupun tanwin berjumpa dengan huruf lam dan ra, minta maaf lam dan ra, jadi hukumnya adalah idgham bila gunnah. Itu hukum yang kedua. Hukum yang ketiga, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bila nun yang mati berjumpa dengan 4 huruf, ya, waw, mim dan nun, hukumnya idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah, ada 4 huruf, kena ingat ya, waw, mim, nun. Cuba ulang huruf ya, waw, mim dan nun. Masya Allah. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah huruf-huruf bagi idgham ma'al gunnah. Kemudian untuk izhar halqi. Izhar halqi ni tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, macam kita dah belajar, kita boleh nampak bahawa dia akan ada tanda sukun di atas huruf nun tadi. Cuba perhatikan, kalau idgham ma'al gunnah ada tanda mati ke? Tak ada atas nun. Idgham bila gunnah ada tanda mati atas nun? Tak ada. Pada iqlab ada ke? Tak ada. Yang ada tanda nun, tanda mati di atas huruf nun cuma izhar halqi saja. Izhar halqi. Jadi izhar halqi ni dia ada 6 huruf, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ya. Jadi macam mana nak ingat? Ingat halqi saja. Halqi. Halqi tu apa tu? Halkum kita lah sini. Ya, sini. Jadi daripada halqi kita ni, dia terbahagi kepada 3 bahagian, ya. Ada pangkal halqi, tengah halqi dan hujung halqi. Sebahagian buku tajwid dia akan sebutkan pangkal halkum, tengah halkum dan hujung halkum kita. Jadi kalau yang pangkal ni dia akan keluarkan 2 huruf, iaitu hamzah dan ha. Hamzah dan ha, di tengah ain dan ha, di hujung ghain dan kha. Terasa? Ghain dan kha. Boleh terasa kan? Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, oleh kerana ada 6 huruf yang keluar daripada halqi kita, maka huruf izhar halqi juga ada 6 huruf, ya. Bila mana nun mati ataupun tanwin berjumpa dengan huruf-huruf halqi, huruf yang 6, namanya izhar halqi. Dan yang terakhir adalah ikhfa hakiki, iaitu berlaku apabila nun mati ataupun tanwin berjumpa dengan huruf selain daripada huruf-huruf yang telah disebutkan, ya. Kita dah sebut huruf apa tadi? Ba, lam, ra. Huruf idgham ma'al gunnah, ya, waw, mim, nun. Huruf izhar halqi, hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Okey, selain daripada itu ada lagi 15 huruf. 15 huruf. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, itu adalah ikhfa hakiki namanya. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kita sambung balik, ya. Sekurang-kurangnya kita dah tahu kan, hukum kalau nun mati ataupun ada tanwin, kita dah tahu mesti salah satu daripada 5 hukum itu sahaja. Campur satulah. Kalau orang tanya kenapa tambah satu, yang lagi satu tu namanya izhar mutlak. Cuma dia berlaku kepada 4 perkataan saja. Di dalam Al-Quran ada 4 perkataan saja, berbanding dengan hukum nun mati yang 5 tadi, iqlab. Banyak, ribuan tempat boleh jadi, ribuan tempat dalam Al-Quran. Idgham bila gunnah, idgham ma'al gunnah, izhar halqi, ikhfa hakiki, tu ribuan tempat dalam Al-Quran. Tapi untuk izhar mutlak berlaku pada 4 perkataan saja. Apa perkataan tu?
dia berlaku bila mana nun mati berjumpa dengan ya ataupun nun mati berjumpa dengan waw dalam satu kalimah, satu perkataan. Iaitu kalimah dunia. Kalau perasan, nun mati berjumpa dengan ya, dunia. Tapi kita tak baca duya. Dalam doa kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Fid dunya. Perhatikan tu, kalau dunia jangan kata idgham ma'al gunnah. Namanya izhar mutlaq. Yang kedua adalah bunyan. Yang ketiga adalah sin wan, dan yang keempat adalah qinwan. Boleh ulang ke? Yang pertama dunia, yang kedua bunyan, yang ketiga sinwan, yang keempat qinwan. Ini 4 perkataan izhar mutlaq. Okey, baik. Kita baca sama-sama tuan-tuan abang dirahmati Allah. Saya akan wakaf dekat sinilah sebab takut ada yang tak sampai nafas fakazzabuhuma. Baik. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. Baik. فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. Tuan-tuan abang dirahmati Allah, jom kita tengok hukum tajuk yang terdapat padanya. Idh arsalna'i. Kan dibaca agak panjang kan, kerana ada tanda ni, namanya tanda mad. Tanda mad. Saya buang balik tunjuk kat sini tanda mad. Kemudian macam apa dia tanda mad itu? Di sini ada huruf alif. Huruf alif huruf apa? Huruf mad. Huruf mat ada berapa? Saja teka-teki banyak-banyak kali biar ingat ya. Huruf mat ada berapa? Ada 3. Apa huruf-hurufnya? Alif, waw dan ya, betul ya. Berjumpa dengan hamzah, huruf hamzah. Okey. Jadi kat sini ada huruf alif berjumpa dengan huruf hamzah. Okey. Soalan yang kedua, dalam satu kalimah ataupun dalam 2 kalimah? Ya, 2 kalimah. Macam mana tahu? Arsalna satu kalimah, ilaihim kalimah berikutnya. Jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah, bila mana huruf alif berjumpa dengan hamzah dalam 2 kalimah, hukumnya adalah mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Macam mana cara bacaannya? Dipanjangkan bacaan dengan berapa harakat? 4 harakat ya. Sebab tu kita baca panjang tadi. Idh arsalna ilaihi muthnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bithalithin faqalu. Kat sini kenapa baca macam tadi, macam dengung kan? Kenapa dengungkan bacaan? Kerana di sini ada apa? Tanwin. Baris 2 di bawah ada tanwin ya. Jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah, tanwin ini berjumpa dengan huruf fa. Cuba ingat cepat-cepat tuan-tuan abang dirahmati Allah ya. Kalau tak boleh nak cepat-cepat, kita buat lambat-lambat. Lambat-lambat yang macam mana? Okey, cuba kita tengok balik slide ni. Kan, walaupun tuan-tuan abang dirahmati Allah tahu, saja je kita nak cuba ingatkan. Okey. Tadi kita tengok huruf tanwin berjumpa dengan huruf apa? Fa kan? Kalau nak cara lambat, tengok satu-satu. Jumpa huruf ba ke? Bukan iqlab. Jumpa lam dan ra ke? Bukan idgham bila gunnah. Jumpa ya waw mim nun ke? Bukan idgham ma'al gunnah. Jumpa hamzah ha ain ha ghain kha ke? Bukan izhar halqi. Maka jawapannya, kalau tanwin berjumpa dengan huruf fa, adalah ikhfa hakiki ya. Kerana apa disebutkan selain daripada huruf-huruf yang telah disebutkan ya. Jadi huruf fa adalah salah satu daripada huruf
ikhfa hakiki ya. Jadi sebab tu kita baca dengan dengung. Kadar bacaannya berapa harakat? 2 harakat. Baik. Fa'azzazna bithalithin dengung. Bithalithin faqalu inna faqalu. Nampak ni sini tuan-tuan abang dirahmati Allah. Saya cuba bulatkan dulu. Saya gariskanlah, saya bulatkan dekat sini. Ini adalah tanda mad. Kalau nak boleh tengoklah ya, kalau boleh perasan kan, yang ni di tengah-tengah ni. Tapi saya akan padamkan. Okey. Ini adalah tanda mad. Kenapa? Sebab sini huruf waw. Okey, ni huruf waw, huruf mad kan? Berapa huruf mad? 3. Apa hurufnya? Alif, waw, ya. Tapi ulang banyak-banyak kali. Sebab apa? Bila kita ulang banyak-banyak kali baru kita boleh ingat ya. Kalau ada orang kata ustaz tak ingat lah, saya tahu cara bacaannya tapi saya tak ingat nama hukumnya. Sebab apa? Sebab tak ulang banyak-banyak kali. Dia kena ulang banyak-banyak kali ya. Okey. Jadi huruf waw, faqalu, berjumpa dengan hamzah. Ya. Jadi jangan kata ustaz, saya ingatkan hamzah tu ada kat sini, saya ingatkan hamzah tu dekat sini. Bukan macam tu tuan-tuan abang dirahmati Allah. Kena tengok cepat-cepat. Wow, jumpa dengan hamzah. Okey, soalan dia dalam satu kalimah ataupun 2 kalimah? Dan tentulah 2 kalimah tuan-tuan abang dirahmati Allah. Takkanlah tulisan tu bersambung sini lepas tu sambung bawah pula kan? Tak, 2 kalimah. Faqalu 1 kalimah, inna kalimah berikutnya. Jadi hukumnya adalah mad jaiz munfasil. Cara bacaannya bagaimana? Dibaca dengan panjang dengan kadar 4 harakat. 4 harakat ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, saja saya nak kongsikan apa yang biasa orang confuse adalah antara mad jaiz munfasil dengan mad wajib muttasil. Tu yang orang confuse. Ini mad jaiz ke mad wajib ni? Kalau keluar soalan pun, alamak ni mad jaiz ke mad wajib ni? Jadi kalau dari segi bacaan mudah saja. Sebab mad jaiz dalam riwayat Hafs menurut Tariq Asy-Syatibiyah baca 4 harakat. Mad wajib pun 4 harakat. Tak ada masalah kalau kita baca, tak nampak beza dia. Tapi daripada segi nama hukum, beza di antara mad jaiz munfasil dengan mad wajib muttasil adalah mad jaiz munfasil macam kalimah ni. Macam di sini. 2 kalimah. Waw dan hamzah berjumpa dalam 2 kalimah. Tapi kalau yang mad wajib dia berlaku dalam 1 kalimah. Dalam 1 kalimah. Contoh macam mana tadi yang ni? Idh ja'a. Kita tak boleh kata ja 1 kalimah, kalimah berikutnya tak ya. Ja'a adalah dalam 1 kalimah. Jadi faqalu inna dibaca 4 harakat kerana hukumnya mad jaiz munfasil. Fa'azzazna bithalithin faqalu inna. Inna dekat sini ada huruf nun. Nun ini bersabdu. Apa nama hukumnya? Teka dulu. Nama hukumnya adalah wajibul gunnah. Wajib tu wajib. Gunnah maksud dengung. Wajib dengungkan bacaan dengan kadar berapa harakat? 2 harakat saja. Wajibul gunnah dibaca dengan dengung 2 harakat. Faqalu inna ditekankan bacaan tu dan didengungkan 2 harakat. Inna dibaca panjang pula. Kenapa? Dekat atas ni tuan-tuan abang dirahmati Allah yang saya nak bulatkan ni, saya bulatkan sementara. Ni kan, ni namanya tanda mad. Yang saya bulatkan ini tanda mad. Tanda mad. Kenapa ada tanda mad tuan-tuan abang dirahmati Allah? Sebab di sini ada huruf alif berjumpa dengan hamzah. Sekali lagi. Okey, huruf mad berjumpa dengan hamzah. Kena tengok dalam 1 kalimah ke 2 kalimah. Jadi yang ini 2 kalimah. Inna 1 kalimah, ilaikum kalimah berikutnya 2 kalimah. Jadi nama hukumnya adalah mad jaiz munfasil. Dibaca dengan kadar berapa harakat? 4 harakat ya. Jadi senang cerita, faqalu inna
mad jaiz munfasil, inna ilaikum mad jaiz munfasil juga, ya. Faqalu inna ilaikum mursalun. Ilaikum, tuan-tuan abang dirahmati Allah, saya cuba bulatkan kalau boleh mim ni. Tak jadi bulat, ya. Tak jadi bulat. Saya cuba bulatkan sekali lagi kalau boleh. Ya. Jadi pun, ya. Mim ni kalau tengok tuan-tuan abang dirahmati Allah, ya, dia tidak ada tanda mati. Tak ada tanda mati. Sebab apa? Untuk idgham mislain, mim mati berjumpa dengan mim, tidak ada tanda mati di atas mim yang mati itu. Ya. Jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah, cuba saya alihkan. Tengok kat sini tak ada tanda apa-apa. Kerana apa? Nak menunjukkan kepada kita hukumnya adalah idgham mislain. Okey. Ada satu keadaan lagi, mim mati tidak ada tanda mati juga. Bila mana mim mati berjumpa dengan huruf ba. Sekali lagi saya kata, mim mati berjumpa dengan huruf ba, hukumnya adalah ikhfa syafawi. Mim mati berjumpa dengan ba, hukumnya ikhfa syafawi. Pada mim yang mati itu tidak ada tanda mati. Jadi saya bawa balik. Letak balik. Okey. Mim mati berjumpa dengan mim, ya, hukum dia idgham mislain. Cara bacaan, dengungkan bacaan, ya. Berapa harakat? Ya, berapa harakat nak baca? Kalau dengung tu memang 2 harakat saja, tuan-tuan abang dirahmati Allah. Tak ada dengung yang 2 harakat, dengung yang 4 harakat, dengung yang 6 harakat, tu tak ada. Dengung memang 2 harakat sahaja, ya. Okey. Jadi kita pun baca sekali lagi. Faqalu, panjang, mad jaiz mufasil, baca 4 harakat. Inna, nun yang bersabdu, saya alihkan sikit. Nampak ni? Nun yang bersabdu wajibul gunnah. Inna ilaikum ada mad jaiz mufasil 4 harakat, dan ilaikum ada idgham mislain, baca dengung 2 harakat. Mursalun mad arid lis sukun, kita boleh baca 2 harakat, 4 harakat dan 6 harakat, tapi kita baca 4 harakat. Faqalu inna ilaikum mursalun. Macam tu, Jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ni adalah hukum-hukum tajwid lah, saya alihkan supaya boleh nampak nanti. Okey. Baik, kita pergi cuba tengok ayat yang berikutnya. Ayat yang ke-15. Okey, saya akan wakaf kat sinilah. Takut ada yang tak cukup nafas, ya. Qalu ma antum illa basyarum mithluna. Qalu ma antum illa basyarum mithluna. وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ. Baik, alhamdulillah. Okey. Jadi kita perhatikan laju-laju sikit, tuan-tuan abang dirahmati Allah, semua dah mahir kan? Qalu ma dibacakan. Kenapa baca panjang? Kerana ada tanda mad di sini. Ada tanda mad. Macam mana ada tanda mad? Kerana di sini ada huruf alif. Huruf alif ni huruf mad berjumpa dengan hamzah. Dalam satu kalimah ke 2 kalimah? 2 kalimah. Okey. Jadi mad jaiz munfasil atau mad wajib muttasil. Mad jaiz munfasil, ya. Jadi kadang-kadang tuan-tuan abang dirahmati Allah, ada orang keliru. Mad wajib munfasil ke muttasil? Mad jaiz munfasil ke muttasil? Dia duduk keliru-keliru. Jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah, mad jaiz munfasil, ya. Munfasil maksudnya terpisah, ya. Huruf mad dengan hamzah tu terpisah dalam 2 kalimah. Jadi tu satu nama dia munfasil. Ingat, apa maksud munfasil? Terpisah. Munfasil
terpisah. Okey, jadi sebab itu bila terpisah huruf mad dalam kalimah lain, hamzah dalam kalimah berikutnya, jadi namanya mad jaiz munfasil. Tapi kalau huruf mad dan hamzah dalam satu kalimat, namanya mad wajib muttasil. Muttasil ni bersambung, munfasil berpisah, muttasil bersambung dalam satu kalimah yang sama. Jadi itu ingat. Jadi kalau mad jaiz dia munfasil, kalau bersambung mad wajib muttasil, ya. Baik. Qalu, jadi cara bacaannya 4 harakat. Qalu ma antum kenapa antum? Kerana nun mati berjumpa dengan huruf ta, hukumnya ikhfa hakiki. Cara bacaannya dengung dengan kadar 2 harakat. Qalu ma antum illa atum. Nampak tak tum ni? Di atas mim ada tanda mati. Oh, senang saja, ya. Ingat tuan-tuan abang dirahmati Allah, teori ni, kaedah ini. Kalau jumpa dalam Al-Quran mim yang mati ada tanda mati. Mim yang mati ada tanda mati. Nanti ada orang hairan, kalau mim mati mesti ada tanda mati. Tak. Macam kita dah belajar tadi kan, mim mati kalau jumpa mim tak ada tanda mati. Mim mati jumpa ba, mim itu tidak ada tanda mati. Tapi kalau mim itu ada tanda mati, hukumnya automatik izhar syafawi. Izhar syafawi. Kalau jumpa dalam Quran mim yang ada tanda mati, tak payah dengungkan bacaan dengan kadar 2 harakat. Tak payah benar. Okey? Tak payah dengungkan bacaan, ya. Jadi cara bacaannya jelas. Qalu ma antum illa basyarum mithluna. Basyarum mithluna. Kenapa? Kerana tuan-tuan abang dirahmati Allah, tanwin ini baris 2 di hadapan tanwin berjumpa dengan huruf mim. Berjumpa dengan huruf mim. Cuba kita ulang kaji balik. Tanwin berjumpa dengan huruf mim ni, nampak tak? Tanwin berjumpa dengan ya waw mim. Jumpa mim. Jadi hukum ni idgham ma'al gunnah. Ma'al gunnah. Jadi kita masukkan bacaan kita bukan basyarun run, tapi basyarum masuk dalam mim. Illa basyarum, itu idgham ma'al gunnah beserta dengung. Dengung kena baca juga. Berapa harakat? 2 harakat. Illa basyarum mithluna. Kita sambung. Wama kenapa panjang tuan-tuan abang dirahmati Allah? Sebab ada tanda mada. Saya cuba bulatkan. Boleh ke? Cari macam tu je. Sekali lagi. Saya cuba buat elok-elok sikit. Jadilah, ya. Tuan-tuan abang dirahmati Allah, ini namanya tanda mad. Tanda mad. Tanda melengkung macam tu. Ada setengah orang kata macam ombak, ya. Ada orang kata macam bulu kening. Tak apalah, macam-macam tuan-tuan abang dirahmati Allah, asalkan nampak tanda yang macam tu, itu adalah tanda mad. Jadi bersedialah untuk panjangkan bacaan. Bukanlah panjang sangat, 4 harakat je, ya. Jadi okey, saya beritahu. Di sini ada huruf alif berjumpa dengan hamzah. 1 kalimah atau 2 kalimah? 2 kalimah. Pandai. 2 kalimah. Okey. Mad jaiz ke mad wajib? Mad jaiz. Kenapa mad jaiz? Kerana dua kalimah. Mad, huruf mad dalam kalimah lain, hamzah dalam kalimah lain. Jadi 2 kalimah lah ni. Itu maksud 2 kalimah. Duduk sebelah-sebelah tapi 2 kalimah yang berbeza. Baik. Mad jaiz dia munfasil ke muttasil? Munfasil. Kenapa munfasil? Maksudnya terpisah. 2 kalimah. Dia bukan muttasil dalam 1 kalimah. Dia munfasil di dalam 2 kalimah yang berbeza. Okey. Tapi cara bacaannya bagaimana? 4 harakat. Wa ma anza. Okey, nun yang mati berjumpa dengan huruf zai, hukumnya ikhfa hakiki. Cara bacaannya bagaimana? Dengungkan dengan kadar 2 harakat. Dengungkan bacaan dengan 2 harakat. Wa ma anzalar rahmanu nun mati tak ada tanda mati, ya. Cuba tengok, tidak ada tanda mati di sini.
jumpa dengan huruf shin, hukumnya ikhfa hakiki. Wa ma anzalar rahmanu min, ikhfa hakiki cara bacaannya dengung dengan kadar 2 harakat. Min syai'in in atum, tu in. Cuba tengok in dia, tengok tanwin dia. Saya besarkan. Tanwin dia selari. Maksudnya selari tu maksud elok-elok cantik macam ni. Kalau orang kata ustaz, yang tak selari tu macam mana? Yang tak selari tu macam ini, macam ni. Ini tak selari. Yang ni tak selari. Kenapa? Dia sengit. Dia duk sengit sikit macam tu. Tak sengit. Okey. Ada beza ke? Beza, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Ada makna ke? Ada makna dia. Jadi apa maksudnya, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Kalau yang jumpa yang selari macam ni, itu tanda izhar halqi. Tanda izhar halqi. Ya, jadi cara bacaannya jelas saja, tak perlu dengungkan bacaan. In syai'in in. Okey, nun yang mati berjumpa dengan hamzah. Tadi tanwin berjumpa dengan hamzah, ni nun mati berjumpa dengan hamzah. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, hukumnya sama sebab kita katakan izhar halqi, jumpa jumpa hamzah. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, cara bacaannya adalah dengan jelas, tak perlu dengungkan bacaan. In antum, nun yang mati berjumpa dengan huruf ta, hukumnya apa? Ikhfa hakiki. Cara bacaannya dengungkan bacaan dengan kadar 2 harakat. In atum illa tum, illa. Mim mati berjumpa dengan hamzah. Dah jelas dah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Clue dia mudah saja. Bila nampak ada tanda mati, bila nampak ada tanda mati pada di atas huruf mim, maka hukumnya adalah izhar syafawi. Ya. In antum illa takdzibun. Ya, jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, saya tunjukkan ma antum di sini mad jaiz munfasil 4 harakat. Antum ikhfa hakiki, tum illa izhar syafawi, basyarum mithluna idgham ma'al gunnah. Wa ma anzala mad jaiz munfasil 4 harakat. Anzala ikhfa hakiki, dengungkan bacaan. Mi ikhfa hakiki, dengungkan bacaan. Syai'in in, di situ 2 kali izhar halqi, jelaskan bacaan, jangan dengungkan bacaan. Antum ikhfa hakiki, tum illa izhar syafawi. Okey, kemudian takzibun mad arid lis-sukun. Jadi kita baca sekali lagi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sama-sama dengan memerhatikan hukum tajwid. Qalu ma antum illa basyarum mithluna wa ma anzala ar-rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Baik, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita belajar 3 ayat saja. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan boleh selalu ulang kaji hukum tajwid. Insya-Allah akan ingat. Mudah-mudahan akan ingat. Kalau tak ingat, cuba ulang kaji lagi, dengar balik video ni, dengar lagi dan lagi dan lagi. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan boleh kuasai ilmu tajwid. Mudah-mudahan boleh baca dengan betul, insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala berkati. Setakat itu saja. Yang baik itu datang daripada Allah, yang salah, yang lemah itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon ampun daripada Allah. Saya mohon kemaafan daripada tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Tolong share video ni, mudah-mudahan ramai lagi yang dapat manfaat, insya-Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.